Zira, terima kasih. Salam sejahtera dan salam hormat. Kehadiran maksimum penganut agama-agama bukan Islam semasa upacara keagamaan di Sarawak kini dibenarkan seramai 250 orang untuk satu-satu masa. Unit Hal Ehwal Agama-agama lain UNIFOR menerusi kenyataan media mendedahkan garis panduan terkini itu telah dikemas kini pada hari ini. Ini juga selaras dengan ketetapan yang telah dipersetujui oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri untuk membenarkan majlis-majlis anjuran kerajaan dan swasta untuk meningkatkan jumlah peserta maksimum kepada 250 orang mengikut kapasiti ruang tempat penganjuran dengan mengambil kira penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Terdahulu, UNIFOR telah menetapkan garis panduan untuk kehadiran maksimum penganut menghadiri upacara keagamaan dengan tidak melebihi 100 orang pada satu-satu masa. Ini telah dinyatakan di bawah perkara 3.1 di dalam garis panduan pembukaan rumah-rumah ibadat yang terdahulu. Namun demikian, semua rumah-rumah ibadat yang berhasrat untuk membuka semula rumah ibadat masing-masing mulai Sabtu ini adalah dinasihatkan untuk berbuat demikian dengan penuh berhati-hati mengikut kemampuan dan tahap kesediaan masing-masing. Ini bagi memastikan keadaan sentiasa terkawal dan segala piawaian yang ditetapkan dipatuhi sepenuhnya. Pemakluman pembukaan semula ini perlu dibuat kepada UNIFOR. Pengusaha Taman Didikan Kanak-kanak Tadika telah mula membuat persediaan dengan melakukan pembersihan di premis mereka sebelum mula beroperasi pada 1 Julai nanti. Menurut Guru Besar Tadika Astana, Jun Abdullah, selain proses sanitasi, pihaknya juga mengambil langkah berdasarkan garis panduan yang dikeluarkan kerajaan dan Persatuan Taska termasuk pembersihan khusus dan menyeluruh dalam bilik pembelajaran dan luar kawasan Tadika. Jelasnya sesuai dengan norma baharu, pihaknya juga memastikan penjarakan sosial, penggunaan pelitup separuh muka dan membasuh tangan menggunakan sabun sebagai satu amalan. Seperti yang kita lihat sekarang, kami membersihkan premis, kami membersihkan alat-alat permainan dan juga dalam bilik darjah kita cuba membuat social distancing sebab kita tengok meja berapa orang dan juga alat-alat tulis tu semua kita kena bersih dan kita buat secara individu. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM ketika ditemui di Tadika Astana Miri. Langkah lain yang turut diambil ialah mendaftar nama, nombor telefon serta memeriksa suhu setiap ibu bapa, guru-guru, kanak-kanak dan pelawat yang masuk ke bangunan berkenaan. Beliau berkata ibu bapa juga diberi pilihan sama ada hendak menghantar anak pada waktu tengah hari atau datang selang sehari dengan tujuan untuk mengurangkan jumlah kanak-kanak dalam satu-satu kelas. Tadika Astana mempunyai 188 orang kanak-kanak terdiri daripada umur 4 hingga 6 tahun dengan tenaga pengajar seramai 24 orang. Manakala waktu operasi ialah bermula pukul 7 pagi hingga 5 petang hari bekerja. Seramai 1,900 orang murid tahun 1 dan pelajar tingkatan 1 di Sibu yang terdiri daripada mereka yang kurang berkemampuan bakal menerima baucer bantuan pakaian seragam daripada Yayasan Sarawak. Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai berkata, inisiatif bantuan itu hasil kerjasama pejabat residen bahagian Sibu, pejabat daerah bahagian Sibu dan pejabat pendidikan daerah Sibu bersama-sama dengan Yayasan Sarawak. For pelajar lelaki yang baju and seluar panjang, kasut and bag. For pelajar perempuan, we have baju kurung and sarung atau pinafore and blouse, kasut and the bag. And for the Muslim student with tudung kan? Yeah. For the Muslim student, we are given the tudung. So it's worth RM200. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas menyerahkan baucer bantuan pakaian berkenaan bagi daerah Sibu di pejabat residen Sibu. Keutamaan diberikan kepada pelajar yang ketua isi rumah KIR berdaftar dengan e-kasih dan disahkan dari keluarga miskin dan miskin tegar, murid berkeperluan khas, murid-murid penan, murid-murid pedalaman dan disahkan dalam fokus grup daerah. Ni pihak PPD akan membuat agihan ke sekolah
sekolah dan pihak sekolah akan memanggil ibu bapa ke sekolah, di mana vendor yang telah dilantik oleh pihak pejabat residen akan pergi ke sekolah untuk mengambil sukatan saiz kasut, pakaian dengan sebagainya lah. Beliau berharap semua pembekal yang terlibat dapat membekalkan kuantiti dan kualiti pakaian seragam yang mencerminkan nilai RM200 pada voucher yang diberi kepada pelajar. Atlet Sukan Malaysia Sukma Sarawak kembali menjalani latihan harian bermula semalam bagi mempersiapkan diri untuk Sukma 2021 di Johor. Beberapa jurulatih dan atlet Sukma Sarawak yang ditemui mengalu-alukan keputusan kerajaan membenarkan para atlet menjalani latihan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Meskipun menghadapi sedikit kesukaran menjalani latihan dalam norma baharu, namun ia tidak menjadi penghalang kepada jurulatih dan atlet meneruskan latihan mengikut SOP yang ditetapkan. Sebab aktiviti sukan ni dia aktiviti yang high intensity, so apabila pakai mask sukar untuk pernafasan apa semua, jadi apabila latihan ni kita buat penjarakan sosial, aktiviti sukan 1.5 ke 2 meter SOP yang diberikan oleh Majlis Sukan Negeri. So sebab tu kita beri kelonggaran untuk buka mask semasa latihan sahajalah. Kalau ikut SOP kita ada 10 orang lah sepatutnya. Jadi pagi ni kita ada 4 orang, 3 orang dan petang nanti yang selebihnya. Mereka memang excited sangatlah nak balik tiap-tiap hari kan coach bila datang training kan. Yang sekarang hanya fokus pada tim yang nak pergi Sukma. So latihan yang mereka buat pun mereka lebih concentrate lah. Lebih fokus pada persiapan yang akan dibuat ni. Oh, jauh berbeza lah sebab lama si training kan. Dalam masa 3 bulan si training jadinya lain lah saya. Sebelum ini, Menteri Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah menyatakan bahawa kementerian membuka semua fasiliti sukan di negeri ini untuk atlet-atlet yang mempunyai persiapan Tamasya Sukma Johor yang dijadualkan berlangsung pada 6 hingga 14 Mac 2021. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Zera di Angkasa Puri. Silakan Zera.